Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan kajian sosiolinguistik kami yang bertajuk Variasi Leksikal dalam Dialek Masyarakat di Pesisir Sungai Perak, satu kajian sosiolinguistik di Kampung Jalan Badak, Perak. Saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan. Yang pertama, Farah Aina binti Azhar, Muhammad Arif Fikri bin Muhammad Fisul, Muhammad Izzuddin bin Syekh Romli, Nur Fatin Afika binti Amran, Fadwa Faikah binti Muhammad Ziyad, dan saya sendiri Nur Amalia binti Abdul Razak. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan dengan menyerahkan slide seterusnya kepada rakan saya. Dipersilakan. Negeri Perak merupakan negeri kedua terbesar di semenanjung Malaysia selepas negeri Pahang. Negeri ini bersempadan dengan negeri Kedah, Pulau Pinang dan Thailand di sebelah utara, negeri Kelantan dan Pahang di sebelah timur. Manakala di selatan pula, negeri Perak bersempadan dengan Selangor. Kuala Kangsar merupakan salah satu daerah dalam negeri Perak. Daerah Kuala Kangsar mempunyai populasi seramai 155,592 orang, iaitu 89,678 orang kaum Melayu, 33,824 orang kaum Cina, 20,490 orang kaum India dan 11,600 orang lain-lain kaum termasuk warga negara asing. Kampung Jalan Badak Jeliang yang terletak di Pekan Manong adalah salah satu kampung dalam daerah Kuala Kangsar. Kampung Jalan Badak Jeliang ini juga terletak berhampiran dengan Sungai Perak. Oleh itu, responden yang akan diberi tumpuan oleh pengkaji dalam menjalankan kajian ini ialah para penduduk Kampung Jalan Badak Jeliang, Perak. Setakat ini, terdapat beberapa kajian yang dijalankan berkaitan dengan dialek negeri Perak. Antara kajian awal yang dijalankan oleh pengkaji tempatan adalah pada tahun 1962 oleh Zakbar yang mengkaji aspek fonologi dialek Perak. Meskipun sudah ada kajian yang memperkenalkan dialek negeri Perak, namun ia tidak dilakukan secara mendalam tentang variasi leksikal kata ganti nama diri dalam dialek tersebut. Pengkaji mendapati bahawa variasi leksikal dalam kata ganti nama diri dalam dialek yang dituturkan oleh suatu individu itu dipengaruhi faktor-faktor tertentu. Maka, kajian ini dijalankan untuk menambah korpus kajian bagi aspek-aspek tersebut. Lokasi kajian yang dipilih oleh pengkaji bagi menjalankan kajian ini ialah Kampung Jalan Badak Jeliang yang terletak di Pekan Manong, iaitu salah satu kampung dalam daerah Kuala Kangsar. Kampung Jalan Badak Jeliang ini juga terletak berhampiran dengan Sungai Perak. Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti penggunaan variasi leksikal kata ganti nama diri dan membincangkan faktor yang mempengaruhi penggunaan variasi leksikal kata ganti nama diri dalam dialek yang dituturkan oleh masyarakat di Kampung Jalan Badak, Perak. Berdasarkan permasalahan kajian yang dikemukakan, beberapa soalan kajian akan cuba dijawab melalui kajian ini, iaitu apakah variasi leksikal kata ganti nama diri dalam dialek yang dituturkan oleh masyarakat di Kampung Jalan Badak, Perak, dan apakah faktor yang mempengaruhi penggunaan variasi leksikal kata ganti nama diri dalam dialek yang dituturkan oleh masyarakat di Kampung Jalan Badak, Perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat beberapa kepentingan kajian dalam kajian variasi leksikal dalam dialek masyarakat di pesisir Sungai Perak, iaitu di Kampung Jalan Badak. Yang pertamanya adalah bagi menambah korpus kajian bagi pekaji-pekaji yang akan datang berkaitan variasi leksikal dan dialek sebagai rujukan dan juga perbandingan pada kajian dialek Perak yang lain. Dan yang seterusnya, kajian ini untuk memberi pendedahan kepada masyarakat tentang penggunaan variasi leksikal dalam dialek yang sering digunakan oleh masyarakat Kampung Jalan Badak, Perak yang mempunyai perbezaan dari segi ciri-ciri linguistiknya. Kepentingan yang terakhir sekali adalah untuk memberikan manfaat dan pengetahuan kepada pembaca, terutamanya golongan mahasiswa yang belajar di IPT, iaitu Institusi Pendidikan Tinggi. Kita pergi pula kepada batasan kajian.
Terdapat 3 batasan kajian yang kami hadapi sepanjang menjalankan kajian ini. Yang pertamanya ialah dialek Perak ini mempunyai terlalu banyak jenis variasi, terutamanya di sekitar Manung Perak yang terletaknya kampung Jalan Badak ini. Dan yang seterusnya, penduduk di kampung Jalan Badak ini penghuninya tidak ramai. Jadi, responden yang kami perolehi juga agak berkurangan berbanding dengan kajian-kajian yang kami telah lakukan sebelum ini. Dan yang akhir sekali, untuk batasan kajian ialah ada sesetengah responden yang tidak mampu bertutur dalam dialek Perak asli yang fasih, kerana mereka bukannya penduduk asal di kampung Jalan Badak itu, dan mereka juga tinggal di situ hanya disebabkan atas tugasan kerja dan sebagainya. Dalam kerangka teoretikal, bagi kajian variasi leksikal dalam dialek masyarakat di sekitar kampung Jalan Badak Perak ini, terdapat 2 objektif yang diketengahkan. Yang pertamanya adalah untuk mengenal pasti penggunaan variasi leksikal kata ganti nama diri dalam dialek yang dituturkan oleh masyarakat di kampung Jalan Badak, Bandung, Perak. Teori yang dipilih untuk disesuaikan bagi objektif ini adalah datangnya daripada pengkaji Nur Hasimah Jalaluddin pada tahun 2016 yang mengatakan bahawa variasi dialek dapat dilihat melalui pemilihan kata ganti nama KGN kerana penggunaannya yang luas dari segi pengujaran lisan. Untuk objektif yang kedua pula, kajian ini membincangkan faktor yang mempengaruhi penggunaan variasi leksikal kata ganti nama diri dalam dialek yang dituturkan oleh masyarakat kampung Jalan Badak, Manung, Perak. Teori yang bersesuaian digunakan bagi objektif kajian ini adalah datangnya dari teori Aslinda pada tahun 2010. Teorinya yang mengkaji bahawa penggunaan bahasa juga dipengaruhi oleh faktor non-linguistik seperti status sosial, tahap pendidikan, umur dan jantina. Kita beralih pula kepada kerangka konseptual bagi kajian ini. Dalam kerangka ini terdapat 2 objektif utama juga. Yang pertamanya ialah kajian ini bertujuan bagi mengenal pasti penggunaan variasi leksikal kata ganti nama diri dalam dialek yang dituturkan oleh masyarakat kampung Jalan Badak, Manung, Perak. Teori yang digunakan bagi objektif pertama merupakan teori yang diperkenalkan oleh Nur Hasimah Jalaluddin pada tahun 2016. Selain itu, kaedah kajian yang digunakan adalah kaedah pengumpulan data melalui borang soal selidik. Kaedah analisis data yang digunakan pula ialah dengan menterjemahkan data borang soal selidik dengan menggunakan Microsoft Excel. Objektif kajian kedua adalah membincangkan faktor yang mempengaruhi penggunaan variasi leksikal kata ganti nama diri dalam dialek yang dituturkan oleh masyarakat kampung Jalan Badak, Bandung, Perak. Perbincangan tersebut berpadukan teori Aslinda pada tahun 2010 yang memberitahu bahawa kelainan dialek ini merupakan satu kebiasaan dalam masyarakat Perak. Bagi kaedah pengumpulan data, kaedah yang digunakan ialah kaedah soal selidik. Kaedah penganalisan data pula adalah carian daripada borang soal selidik yang dijalankan serta memasukkan dapatan kajian dalam bentuk jadual. Leksikal dan dialek Perak. Nur Azila 1986 memetik Hartman dan Stroke 1973 mendefinisikan leksikal sebagai kumpulan pembendaharaan kata atau unsur leksikal dalam satu bahasa. Kata leksikal merujuk kepada kosakata atau pembendaharaan kata. Bagi dialek Perak pula, mengikut Asmah Haji Omar 1985, tutur yang boleh dikatakan mewakili dialek Perak hanya terdapat di dalam negeri Perak.
Beliau juga mendapati bahawa daerah-daerah yang boleh dikatakan betul-betul mewakili dialek Perak ialah daerah Parit dan Kuala Kangsar. Metodologi bagi kajian kami adalah kaedah kualitatif. Bagi mengumpulkan data kajian untuk kedua-dua objektif, kami akan mengedarkan borang soal selidik secara atas talian kepada 20 responden. Kesemua responden terdiri daripada kalangan penduduk di Kampung Jalan Badak, Perak. Di dalam borang soal selidik tersebut, terdapat 3 jenis kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri ketiga. Semua kata ganti nama diri tersebut disenaraikan dalam soal selidik ditulis dalam bahasa Melayu standard. Responden diminta untuk mengisi kata ganti nama diri dalam dialek Perak pada ruang kosong yang telah disediakan. Selain itu, bagi mendapatkan data untuk objektif yang kedua, kami telah menyenaraikan beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan variasi leksikal dalam dialek. Antaranya, faktor umur, jantina, tahap pendidikan dan lain-lain. Setelah mendapatkan kesemua data tersebut daripada responden, kami menganalisa data berdasarkan borang soal selidik menggunakan SPSS. Sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada kawan saya yang seterusnya. Dipersilakan. Baiklah, kita beralih pula kepada dapatan kajian, iaitu kajian variasi leksikal dalam dialek masyarakat di Perak Tengah, suatu kajian sosiolinguistik di Kampung Jalan Badak, Jeliang, Manong. Untuk dapatan objektif pertama, iaitu mengenal pasti penggunaan variasi leksikal kata ganti nama diri, maka kami telah mengagihkan dapatan kepada 3 bahagian, iaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri yang kedua dan kata ganti nama diri yang ketiga. Untuk kata ganti nama diri pertama, penggunaan variasi leksikal yang digunakan oleh penduduk Kampung Jalan Badak Jeliang masih sama seperti bahasa Melayu standard, di mana di hujungnya berakhir dengan sebutan I, seperti saya ditukarkan kepada saya, kita kepada kita dan kami kekal digunakan sebagai kami. Selain leksikal saya, turut digunakan penduduk perkataan teman, awak, ayah, kema, kami dan sebagainya. Untuk kata ganti nama diri pertama, kita, peratus yang paling tinggi adalah leksikal kita, iaitu sebanyak 32 orang responden yang menggunakan kita. Kemudian diikuti pula dengan kita, kema, kami, awak dan lain-lain lagi. Seterusnya ialah kata ganti nama diri pertama kami. Peratus yang paling tinggi adalah kami yang digunakan oleh penduduk, iaitu sebanyak 32 orang responden. Kemudian diikuti pula dengan 15 responden daripada mereka yang menyebut perkataan kema, disusuli dengan mengkema sebanyak 4 responden, kemudian kuma, koma dan lain-lain lagi. Berikut adalah senarai leksikal yang majoriti penduduk Kampung Jalan Badak gunakan bagi kata ganti nama diri pertama, saya, kita dan juga kami. Seterusnya ialah kata ganti nama diri kedua, kau, kamu dan awak semua. Bagi leksikal kau, peratus yang paling tinggi adalah Mika, iaitu sebanyak 19 orang responden yang menyebutnya. Kemudian, kau iaitu sebanyak 7 orang responden. Kemudian diikuti pula dengan Kang, kamu, koma dan Mika yang mana masing-masing mewakili 6 orang responden. Bagi kategori kamu atau awak semua pula, peratus yang paling tinggi adalah koma, iaitu sebanyak 19 orang responden. Kemudian diikuti pula dengan mengkoma, iaitu 8 orang responden, disusuli oleh korang, koma, awak, Mika, hampa dan lain-lain lagi.
Untuk kata ganti nama diri yang ketiga, iaitu mereka dan dia, leksika yang banyak digunakan oleh penduduk kampung Jalan Badak adalah dema, depa, diorang, depa dan lain-lain lagi. Namun, leksika yang paling banyak digunakan adalah dema, iaitu sebanyak 34 orang responden. Untuk kategori dia, leksika yang digunakan oleh penduduk kampung masih kekal seperti bahasa Melayu standard, iaitu dia, di mana dalam rajah menunjukkan hampir 21 orang responden yang menyebutnya. Namun, terdapat segelintir responden yang masih menggunakan dia, berikutan sebutannya berakhir dengan vokal E dalam bahasa Melayu standard. Maka, secara keseluruhannya, leksika yang digunakan oleh penduduk kampung masih sama seperti bahasa Melayu standard. Hal ini demikian kerana mereka masih mengekalkan variasi dialek Perak itu yang sahih sehingga ke hari ini. Kita teruskan kepada dapatan objektif kedua, iaitu membincangkan faktor yang mempengaruhi penggunaan variasi leksikal kata ganti nama diri dalam dialek yang dituturkan oleh masyarakat Kampung Jalan Badak Perak. Berikut adalah rajah bagi demografi jantina dan umur responden yang menjadi faktor penggunaan variasi leksikal itu digunakan oleh penduduk Kampung Jalan Badak Jeliang Perak. Bagi demografi jantina responden, kami tidak menekankannya kerana ianya sekadar untuk mengetahui siapakah responden kami sahaja. Bagi demografi umur, ia telah menjadi satu faktor yang mempengaruhi penggunaan variasi leksikal dalam kata ganti nama diri. Hal ini demikian kerana rata-rata responden adalah dalam kalangan pelajar, yang menyebabkan jumlah responden yang menjawab borang soal selidik adalah dalam lingkungan umur 18 hingga 29 tahun. Responden yang diambil kebanyakannya daripada bekas pelajar yang belajar di sekolah menengah Mahal Al-Mizan. Mereka yang belajar di sekolah itu tidak semestinya berasal daripada negeri Perak. Perubahan persekitaran sekeliling dan juga bahasa yang digunakan menyebabkan mereka yang bukan berasal daripada Perak ini terikut dan teradaptasi dengan mereka yang menetap di situ. Hal ini disebabkan mereka terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya sendiri. Begitu juga dengan peringkat umur antara 40 hingga 49 tahun yang mana terdiri daripada kaki tangan kerajaan yang bekerja di kampung itu. Mereka berhijrah ataupun menetap terus di Kampung Jalan Badak itu. Tempoh yang lama menyebabkan mereka mengubah variasi dialek mereka mengikut persekitaran kawasan itu. Seterusnya ialah negeri kelahiran responden yang juga menjadi faktor kepada penggunaan variasi leksikal itu dituturkan oleh penduduk Kampung Jalan Badak. Hal ini demikian kerana tidak semua responden yang menjawab itu berasal daripada Kampung Jalan Badak maupun berasal dari Perak sendiri. Rata-rata penduduk yang berada di sana adalah mereka yang mahu belajar ataupun bekerja di sekitar itu. Ini menunjukkan bahawa faktor negeri kelahiran responden turut mempengaruhi variasi leksikal. Pergaulan saban hari menyebabkan mereka sedikit sebanyak mengubah cara pertuturan mereka agar seiring ataupun diterima oleh penduduk kampung di kawasan itu. Antara keunikan dialek Perak ialah mudah diikuti dan dipelajari berbanding dialek Kelantan yang kadang-kala memerlukan tempoh yang agak lama untuk memahaminya. Dialek negeri Selangor juga antara variasi yang memudahkan lagi responden untuk terpengaruh. Hal ini demikian kerana negeri zon tengah seperti Selangor lebih kepada penyebutan huruf vokal A yang digantikan dengan vokal huruf E. Maka, ia mudah kepada responden yang berasal daripada Selangor untuk mempelajari dialek Perak kerana sebutannya hampir sama dan bentuk juga menyamai variasi dialek Perak. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, penduduk Kampung Jalan Badak telah menggunakan kata ganti nama diri yang lebih kepada bahasa Melayu standard. Hal ini demikian kerana kebanyakan responden telah menerima pendidikan yang formal, di mana mereka diajar untuk menggunakan bahasa Melayu yang betul sekaligus menjadikan faktor pendidikan mempengaruhi cara pertuturan seharian mereka,
termasuklah dari segi penggunaan kata ganti nama diri. Darjah 45 menunjukkan tahap pendidikan responden di mana majoriti responden memiliki ijazah ataupun master, iaitu sebanyak 32 orang. Kemudian diikuti pula dengan sijil, STPM, diploma, iaitu sebanyak 22 orang responden. Mereka yang berpendidikan sudah semestinya menggunakan kata ganti nama diri yang lebih kepada bahasa Melayu standard seperti kita, saya dan juga dia. Berbanding pula kepada mereka yang kurang mempunyai pendidikan formal yang lebih menggunakan kata ganti nama yang mempunyai dialek Perak yang sahih seperti koma, mika, dema, teman dan sebagainya. Itulah yang menunjukkan perbezaan mereka yang berpendidikan dan juga kurang berpendidikan. Bagi demografi pendapatan responden akan dijelaskan bersama-sama dengan pekerjaan kerana kedua-dua ini sangat berkait rapat. Lihat tahap pendidikan, maka ianya selarilah dengan dapatan kajian yang menunjukkan rata-rata responden terdiri daripada golongan pelajar, kaki tangan kerajaan dan juga swasta yang memerlukan mereka bertutur secara formal dengan menggunakan bahasa Melayu standard. Jika dilihat dalam Darjah 4.6, kita dapat melihat bahawa hampir 25 orang responden diwakili oleh pelajar kerana rata-rata responden tersebut adalah daripada bekas pelajar sekolah Mahat Al-Mizan yang berada di sekitar kawasan itu. Diikuti pula dengan kaki tangan kerajaan yang kebanyakannya terdiri daripada golongan guru yang mengajar di sekitar sekolah Kampung Jalan Badak. Maka tidak hairan sekiranya hampir kesemua responden adalah mereka yang berpendidikan dan juga mempunyai pekerjaan. Pendapatan pekerjaan juga turut kami lihat kerana rata-rata mereka yang mempunyai pendapatan yang tinggi mempunyai kehidupan yang serba mewah dan juga pertuturan harian mereka juga berbeza dengan mereka yang mempunyai pendapatan yang rendah. Hal ini demikian kerana pendapatan pekerjaan menentu kepada status kehidupan sesebuah keluarga. Maka tidak hairan sekiranya mereka yang mempunyai pendapatan yang tinggi menggunakan pertuturan yang lebih kepada bahasa Melayu standard ataupun memerlukan pencampuran kod seperti bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Darjah 4.4 menunjukkan pendapatan responden yang mana kebanyakannya mempunyai pendapatan yang sederhana, iaitu tidak terlampau miskin, tidak terlampau kaya. Maka pertuturan yang digunakan juga adalah sama seperti masyarakat sekeliling, iaitu menggunakan variasi dialek Perak seperti saya, kita, kami dan sebagainya. Secara keseluruhannya, bagi analisis dapatan kajian, kami mendapati bahawa penggunaan variasi leksikal untuk kata ganti nama diri pertama lebih ke arah kepada bahasa Melayu standard. Hal ini demikian kerana faktor pendidikan antara yang paling kuat bagi mempengaruhi cara pertuturan seharian mereka. Hal ini seperti mana dikatakan oleh Muhammad Syahrul Nizam dan juga Muhammad Zaid pada tahun 2008, iaitu urusan formal dan rasmi seperti kuliah, mesyuarat ataupun urusan bersama klien memerlukan penggunaan bahasa Melayu yang baik dan juga betul. Di samping itu juga, variasi dialek yang digunakan oleh Kampung Jalan Badak masih lagi sama dengan dialek Perak yang asal, meskipun kawasan kampung tersebut berhampiran dengan Sungai Perak. Hal ini demikian kerana kebanyakan kawasan yang berhampiran dengan pesisir sungai mempunyai variasi bahasa tersendiri, namun tidak berlaku kepada Kampung Jalan Badak. Maka dapat disimpulkan bahawa variasi dialek di Kampung Jalan Badak tidak mempunyai perbezaan dengan dialek asal Perak dan sehingga kini mereka masih mengekalkannya. Rumusan bagi kajian ini ialah dialek masyarakat di Kampung Jalan Badak, Bandung Perak menunjukkan kelainan dan keunikannya yang tersendiri dari segi variasi leksikal berbanding dialek-dialek di kawasan Perak yang lain
dan juga di negeri-negeri yang lain. Kajian ini telah memaparkan perbezaan bagi sebutan kata ganti nama diri bagi dialek di Kampung Jalan Badak, Perak ini dengan bahasa Melayu standard. Dapatan-dapatan kajian ini memaparkan bahawa tahap penguasaan bahasa Melayu standard bagi masyarakat di Kampung Jalan Badak, Perak ini dipengaruhi oleh faktor umur. Dapatan ini juga boleh menjadi sebagai asas untuk meneruskan kajian lanjutan dalam fokus tajuk yang berkaitan. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.